Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid. Okey, bertemu lagi kita dalam mata pelajaran pendidikan jasmani untuk minggu ini. Jadi hari ini rakaman cikgu untuk murid yang tidak dapat mengikuti PDPR secara Google Meet pada hari esok. Okey, untuk tajuk kali ini kita masih lagi menyambung unit 3 iaitu serang menang serang menang dan kemahiran yang kita akan belajar pada minggu ini ialah kemahiran asas permainan kategori serangan iaitu hadangan. Berbalik pada kemahiran yang lepas, kalau murid masih ingat, apa yang murid lakukan ialah kemahiran menghantar bola. Kalau ikut yang lepas, kalau masih ingat lagi, dalam video yang cikgu tunjukkan, murid-murid diberi tunjuk cara teknik hantaran, beberapa hantaran iaitu 5 hantaran iaitu daripada atas, daripada sisi, paras dada, satu tangan, dua tangan, golekkan bola, jadi beberapa hantaran lah. Jadi hantaran-hantaran tersebut itu kemahiran menghantar. Dalam satu permainan, satu pertandingan dalam permainan-permainan contohnya bola jaring, bola baling, bola keranjang, perlu ada beberapa kemahiran yang perlu kita kuasai supaya corak ataupun taktikal kita dapat lakukan dengan baik. Contohnya, kalau kita menghantar bola, kalau bola itu kita tidak dapat hadang bola yang dihantar oleh pihak lawan dan akhirnya dia boleh menyebabkan gol kita ditembusi ataupun dijaringkan gol oleh pihak lawan. Jadi hadangan-hadangan ini perlu dilakukan dengan teknik yang baik supaya pergerakan ataupun hantaran-hantaran ataupun jaringan yang ingin dilakukan oleh pihak lawan itu dapat dikawal. Itu tujuan dia dalam satu pertandingan atau permainan. Okey, dari segi standard kandungan, murid dapat melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul. Yang penting apa-apa kemahiran pun mesti dilakukan dengan teknik yang betul. Bukan saja cara kita menghantar ataupun menghadang, tapi dari segi gerak geri tubuh. Dari segi prinsip mekanik ni contohnya condong, meleding, lompat, fleksi, fleksibel dan sebagainya. Okey, objektifnya daripada melalui standard pembelajaran 1.6.4, murid boleh menghadang bagi mengecilkan ruang pergerakan pihak lawan. Dan cikgu beritahu macam mana yang dikatakan kita boleh mengecilkan ruang pihak lawan itu. Okey, di sini cikgu nak tunjukkan satu situasi hadangan yang dilakukan dalam permainan bola baling. Hadangan dilakukan oleh tim warna biru. Di mana hadangan itu berlaku? Okey, hadangan dia berlaku, yang penting tangan kita lah, macam mana kita menghadang bola. Ni, hadangan dia boleh berlaku dalam beberapa kawasan, beberapa bentuk, beberapa teknik. Sebab kita tak tahu arah bola tu, rendah, paras dada ke, paras atas kepala ke. Macam ni sekarang pihak yang ingin membuat jaringan ini, mungkin pihak yang baju kuning ni dia ingin membuat jaringan. Jadi perlu hadangan. Kita juga boleh membuat hadangan melalui tubuh kita. Tubuh ini sebenarnya tubuh kita ini sebenarnya juga satu satu bahagian yang untuk kita boleh gunakan sebagai hadangan tubuh. Tapi dalam bola baling, bola jaring kita tak boleh gunakan kaki lah. Tapi tubuh, bahagian badan tubuh ni juga boleh kita jadikan sebagai menghadang. Dan kebiasaan guna tangan lah. Okey. Ini contoh, satu contoh. Okey, gaya-gaya menghadang dalam permainan atau sukan. Cuba tengok gaya-gaya lain dalam permainan atau sukan-sukan yang lain. Okey, ni dalam bola tampar. Ni permainan kategori jaring. Nampak macam mana dia membuat hadangan. Pasukan ni dia membuat hadangan ni. Tangan yang diangkat ni semua menghadang bola daripada rejaman rejaman ataupun spike daripada pasukan lawan dalam permainan bola tampar ni. Jadi mengelakkan bola tu jatuh ke gelanggangnya. Okey, seterusnya kita tengok. Ini hadangan dibuat totally daripada keseluruhan tubuh. Maksudnya kemungkinan pihak yang ingin menghantar bola, dia bukan nak menjaring. Jadi dia dah membesarkan ruang tubuh dia, dalam masa sama dia mengecilkan ruang, ini yang dikata tadi, mengecilkan ruang pihak lawan untuk buat hantaran ataupun membuat jaringan.
Itu tujuan hadangan, nampak? Dan yang penting di sini, walaupun kita boleh membuat hadangan, kita tak boleh sebarang bentuk hadangan yang kita nak buat terlalu menghampiri pihak lawan, tak boleh. Dia ada syarat, mungkin ada jarak dia. Kalau dalam bola jaring, seingat saya jaraknya dalam 0.9 meter. Okey, ni hadangan dalam permainan sepak takraw. Ni hadangan yang menggunakan apa ni? Menggunakan bahagian kaki. Sebenarnya hadangan juga boleh dibuat menggunakan belakang badan. Belakang badan ni pun boleh. Dia menggunakan kaki. Ini gunakan. Jadi otot gastrocnemius, otot hamstring, otot quadriceps digunakan untuk menghadang bola dalam permainan sepak takraw. Ini bola jaring. Hadangan menggunakan tangan. Adakah tangan kita stay dekat sini? Tak. Bila bola dilepaskan, kita boleh melompat untuk supaya ketinggian kita tu sesuai dengan ketinggian hantaran bola itu untuk kita hadang. Dan jarak ni, yang saya kata dia ada jarak dalam 0.9 meter tak sampai 1 meter. Okey, ni dalam bola keranjang. Nampak? Dia membukakan seluas-luas tubuh dia untuk menghadang bola. Dia mendepakan tangan, badan dia sendiri. Jadi dia sebenarnya bertujuan untuk menyukarkan pihak untuk menghantar bola. Ini bentuk-bentuk hadangan. Okey, kita tengok pula dari segi tujuan hadangan ini dilakukan. Okey, teknik menghadang dalam permainan bertujuan menghalang pihak lawan menghantar bola dan menjaringkan gol. Ingat, itu dua perkara. Menghalang, hantar bola dan menjaringkan gol. Untuk melakukan hadangan ini dapat dilakukan dari berbagai arah. Okey, arah yang penting. Kita boleh buat daripada belakang, daripada depan, daripada belakang dan juga daripada sisi ataupun samping pihak lawan. Okey, kita tengok satu persatu teknik hadangan biasa yang digunakan dalam bola jaring, bola keranjang dan bola baling. Okay, yang pertama, hadangan dari depan. Macam mana yang dikatakan hadangan dari depan? Kedua kaki. Okey, mungkin selepas ini murid-murid boleh cuba buat dengan cara inilah dikatakan teknik yang betul ataupun dari segi prinsip mekanik dia. Kedua kaki dibuka sedikit dengan lutut direndahkan. Bila direndahkan dia macam bengkok sedikitlah. Kenapa pentingnya kita berada dalam keadaan yang tidak tegak macam tiang bendera tu? Sebab kita kena cepat bertindak balas dengan arah bola yang ingin dihantar itu. Sebab kita tak tahu, mungkin dia akan acah kita. Mereka tahu dia mengacah kita. Nak hantar sini, rupanya nak hantar belah sana. Jadi kita pun kena bersedia dengan acahan pihak lawan yang nak menghantar bola itu. Jadi kita rendahkan tubuh supaya kita bersedia. Supaya ada spring. Bila kita rendahkan tubuh, bengkok kalau tu kita ada spring. Kita nak melompat ke, kita nak pusing ke, kita nak ubah arah dalam jangka masa yang cepat dengan tangkas. Jadi itu pentingnya postur tubuh tu. Okey, hal ini akan memudahkan kita melakukan hadangan dan melihat arah bola. Okey, yang kedua, hadangan dari hadapan ini bertujuan untuk kita juga membuat barat badan kita ni berada di dalam pada bahagian depan badan, condong. Ini prinsip mekanik, condong ke depan. Tak condong sangat, condong sedikit. Berat beban kita ke depan. Okey, kedua tangan direntang sama ada atas atau bawah lah. Kita buat hadangan dengan melakukan gerakan dan pandangan tertuju pada pihak lawan yang menguasai bola. Jadi kita kena fokus pada pergerakan pihak lawan tu. Mana dia nak gerak? Mana dia nak acah, mana dia nak sebenarnya hantaran. Mungkin dia pegang dekat sini, tiba-tiba dia ubah. Mungkin dia pegang paras dada, tiba-tiba dia buat hantaran atas kepala ataupun hantaran sisi ataupun lantunan. Itu perlu kita reflect dan bersedia. Tangkas, kita kena tangkas. Jadi bila mungkin di rumah mungkin murid boleh cubalah, tapi nanti bila kita ada ruang, masa kita hadir ke sekolah, cikgu akan tunjuk gaya-gaya hadangan yang sesuai supaya nanti bila kamu ingin menyertai pasukan sekolah untuk pertandingan, kamu dah tahu teknik asas dan boleh dikuasai sepenuhnya teknik yang lain-lain. Okay, yang kedua, menghadang dari belakang. Teknik hadangan dari belakang ini dilakukan dengan cara mengambil posisi bahagian belakang lawan dan menguasai bola agar gerakan lawan tidak berleluasa dan bebas. Kita datang dari belakang. Sebenarnya hadangan ini bukan tertumpu kepada mereka yang ada bola. Pihak lawan ada bola tak? Kita juga menghadang pihak lain yang ingin menerima bola. Kita boleh berada di belakang dia. Ataupun di sisi dia, bersedia. Bila bola tu sampai kat dia, kita dah boleh menyekat ataupun mengambil bola tersebut. Okey, hadangan dari samping ataupun sisi. Secara keseluruhan sama je hadangan yang dibuat oleh belakang dan hadapan untuk sisinya.
Cuma yang membezakannya arah kita berada di sebelah sisi kanan ataupun kiri pihak lawan. Itu yang dikatakan hadangan daripada samping ataupun sisi. Okey, ini cikgu tunjuk contoh hadangan dalam permainan bola jaring. Ada 4 jenis hadangan. Contoh yang pertama, kalau kita lihat di sini, ini yang ada bola lah nombor 1, berdiri menghadap pemain lawan. Ini kita menghadap betul-betul pemain lawan. Ini jarak, jarak. Ini jarak, ini bukan teknik. Ini dipanggil peraturan ataupun syarat dalam permainan bola jaring, iaitu 0.9 meter. Okey, macam mana tangan kita buka? Kita dah mengecilkan ruang lawan. Okey, yang kedua, kita berada di belakang. Ini tanpa bola. Maksudnya kita bersedia menghampiri pihak lawan dengan kita berada betul-betul di belakang dia, ya. Bersedia. Supaya kita menyukarkan pergerakan yang pertama. Yang kedua, kita boleh mengelak bola yang dihantar dapat kepada pihak lawan. Okey, yang ketiga, kita membelakangkan pihak lawan. Di sini kita membelakangkan pihak lawan. Kita bergerak, kita ke depan dan memastikan pihak lawan itu berada di belakang kita. Sentiasa dia bergerak ke depan, kita bergerak ke depan dia lagi. Jadi sentiasa memastikan pihak lawan berada di belakang kita. Dan yang keempat, kita berada di sisi. Ini sisi lah, bersedia. Sama dengan pihak lawan. Ini pihak lawan, kita berada di sebelah dia. Dia bergerak sini, kita bergerak sini. Jadi sama. Okey, ini contoh teknik menghadang dalam bola jaring. Dan sebenarnya teknik dalam bola jaring, bola keranjang, bola baling dia hampir sama. Cuma ada syarat-syarat pertandingan tu berbeza sedikit. Jadi walaupun bola jaring ini satu permainan yang dimainkan oleh perempuan, jadi tak salah kalau yang lelaki belajar tapi boleh apply. Boleh diguna pakai untuk permainan bola keranjang dan juga bola baling. Okey, ini ada satu video ringkas. Cikgu nak kamu tonton baik-baik, tonton betul-betul video ini. Macam mana teknik hadangan dalam permainan bola jaring. Ini pun sama juga kita boleh buat hadangan dalam bola baling dan juga bola keranjang. Cuba tonton. Okey, nampak? Jarak distance 0.9 meter ataupun 3 kaki. Boleh selalu dekat. Nampak? Bila dapat dia bola pihak lawan, kita terus bersedia. Okey, ini macam mana dia menghadang bola itu dilepaskan untuk dia membuat jaringan. Pihak lawan membuat jaringan. Tengok. Dia berada dan bila bola itu ingin bergerak, ingin dilontarkan kepada arah tu, dia terus melompat. Timing, ketangkasan, ketepatan, tu kita kena fokus. Ini dalam permainan yang sebenar lah. Dalam pertandingan sebenar. Macam mana hadangan dia berlaku. Tengok, bila berada je bola, di mana pemain yang buat hadangan. Okey, nampak? Gaya-gaya dia buat hadangan. Alright. Okey, itu saja video. Jadi cikgu rasa dah cikgu terangkan macam mana kemahiran hadangan ini perlu kamu kuasai, dan seperti biasa ada tugasan supaya tugasan ini nak memastikan kamu supaya walaupun tak datang ke sekolah belajar dalam pendidikan bersama saya di Padang, tapi kamu ada usaha untuk melakukan kemahiran yang sepatutnya kamu pelajari dalam mata pelajaran pendidikan jasmani ini. Okey. Tugasannya macam biasa, kamu hantar satu video ringkas atau gambar. Gambar ni mungkin tak boleh satulah sebab pergerakan hadangan tu daripada disedia, bengkok kaki, buka kaki sedikit, badan condong, lepas tu dia bergerak. Itu ada 2-3 keping gambar lah. Ataupun video ringkas je dalam beberapa saat. Dan yang penting kemahiran yang kamu lakukan membuat hadangan ini dengan gaya dan teknik yang betul. Teknik yang betul. Sebab itu adalah penilaian saya lah yang saya tengok. Okey, murid boleh sesuaikan ruang dan dengan perlakuan dengan mengutamakan aspek keselesaan dan keselamatan. Keselesaan ni penting. Jangan pula kamu tak pakai baju. Buat pakai baju sesuai. Kalau rasa tempat yang kamu nak buat hadangan itu kamu nak melompat, macam dia buat tadi, perlu tempat yang sesuai. Kalau tempat yang keras, kena pakai kasut. Jadi supaya tak menyebabkan bahaya pada lutut, bahagian tubuh kamu. Okey, murid boleh menggunakan bola. Kenapa saya kata kena bola? Kamu nak buat hadangan tak ada bola kan? Tapi di sini kalau boleh kamu pinjam. Pinjam bukan dalam bahasa lainnya kamu minta bantuan.
bantuan siapa sajalah adik-beradik ke siapa yang ada di rumah kamu, dia seseolah ingin buat hantaran dan kamu buat hadangan. Macam mana kamu buat hadangan itu yang cikgu nak lihat. Okey, penilaian skor berfokus pada teknik yang betul ketika membuat hadangan. Seperti biasa, jika ada masalah, kamu boleh gunakan ruang dalam Google Classroom. Kod dia BSHAJEV. Jadi ataupun kamu boleh call, kamu boleh WhatsApp ataupun Telegram pada saya lah. Call rasanya tak perlulah, kalau penting sangat bolehlah call. Okey, 0108746916 ni nombor telefon saya. Tapi cikgu utamakan kalau boleh kamu gunakan Google Classroom ini sebagai tempat kamu nak bertanya, nak cek saya, tanyalah apa saja tentang pembelajaran ataupun apa yang kamu tak faham. Jadi itu saja untuk pembelajaran ataupun rakaman PDPR untuk tajuk kemahiran hadangan untuk kali ini. Cikgu harap kamu dapat laksanakan tugasan ini dengan baik dan cemerlang. Dan yang seperti biasa kamu pastikan keselamatan, kebersihan diri kamu dan kesihatan kamu terjaga dalam situasi sekarang ni lah. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di minggu hadapan